Baik, Auda, sekarang kita bersama dalam segmen bahasa dan kesusastraan. Seperti yang dinyatakan oleh Atul tadi, tajuk yang akan kita bawakan ini iaitu Yahya MS dan Kemerdekaan. Dan pada pagi ini kita bersama dengan tetamu kita iaitu Yang Mulia Tuan Syahwal Nizam Haji Yani, merupakan calon PhD Kesusastraan Melayu Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya. Jadi Rampai Pagi mengucapkan selamat datanglah. Ya, terima kasih juga kepada Rampai Pagi kerana sekali lagi menjemput saya dan mengundang untuk menyampaikanlah sesi pada hari ini. Ya, Alhamdulillah. Baik. Jadi tajuk yang kita bawakan hari ini Yahya MS dan Kemerdekaan. Jadi mungkin boleh dijelaskan yang kita bawakan, tajuk yang dibawakan pada hari ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dalam segmen bahasa dan sastra. Saya ingat saya mungkin yang lalu dalam bulan Mei dalam bulan Mei saya membicarakan tentang COVID dan sastra, ada keterkaitan dalam fenomena alam dalam karya-karya sastra di Brunei, dan memang selalu saya sebenarnya membicarakan tentang Yahya MS dalam setiap kali dalam pagi, dan hari ini sekali lagi saya berpeluanglah untuk mengungsikan beberapa informasi tentang Yahya MS dalam analisis yang saya lakukan. Jadi mungkin terlebih dahulu perlu saya terangkan siapa Yahya MS, sebab kata orang tak kenal maka tak cinta. Betul. Walaupun saya seringkali membicarakan tentang Yahya MS, mungkin ada khalayak penonton yang baru mengikuti pada hari ini. Jadi nama Yahya MS ini bagi penggiat-penggiat sastra di negara Brunei Darussalam memang sebenarnya tidak asing lagi, dan merupakan nama penyair yang penting di negara Brunei Darussalam, dan sebenarnya merupakan nama pena bagi Yang Berhormat Pihin Si Raja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya Haji Ibrahim. Jadi beliau merupakan antara penyair Brunei yang hidup dan berpuisi zaman sebelum merdeka, ketika kemerdekaan ataupun pasca merdeka, dan masih aktif berkarya hingga pada masa kini. Jadi keaktifan beliau berkarya menjadikan beliau dikenali sebagai salah seorang penyair tiga serangkai, iaitu gelaran yang diberikan kepada tiga orang penyair Brunei yang sangat aktif menghasilkan puisi Islam. Mereka ialah Adi Rumi, Yahya MS sendiri dan Badaruddin H.O. Kerana mereka ketiga-tiga penyair ini membawakan pemikiran Islam dalam sajak-sajak mereka. Dan setakat ini Yahya MS sudah menghasilkan lebih kurang 10 kumpulan puisi persendirian. Yang pertama Warna Mengugat Zaman, iaitu pada tahun 1962, dan diikuti lagi beberapa antologi puisi yang lainlah. Dan yang terkini adalah inilah musim-musim perjalanan, dan pada tahun lalu iaitu pada tahun 2019 beliau sekali lagi menerbitkan lagi satu puisi yang berjudul Surat-Surat Kemerdekaan. Jadi pada hari ini sebenarnya tajuk Yahya MS dan Kemerdekaan itu merujuk kepada surat-surat kemerdekaan, iaitu puisi-puisi yang terdapat di dalam antologi puisi Surat-Surat Kemerdekaan ini, dan ini adalah fokus pembicaraan pada pagi ini. Baik, bila Tuan tadi bercakap mengenai dengan surat-surat kemerdekaan Tuan, mungkin dapat dikongsikan bersama, mungkin juga Tuan dapat menjelaskan secara rincinya mengenai dengan puisi-puisi dalam buku puisi Surat-Surat Kemerdekaan. Silakan. Sastra ni sebenarnya adalah cerminan masyarakat. Ia boleh menggambarkan tentang kehidupan masyarakat yang digambarkan oleh penulis lah. Jadi karya sastra bukan hanya sekadar hiburan, bahkan sastra itu juga boleh dianggap sebagai satu dokumentasi sejarah, kerana ia boleh menggambarkan kehidupan masyarakat. Jadi sajak salah sebuah genre di bawah sastra ini merupakan satu karya yang bersifat bebas dan longgar dalam menyampaikan pemikiran. Jadi
ini menyebabkan ramai sebenarnya penggiat-penggiat sastra lebih gemar menggunakan sajak untuk menyampaikan isu-isu tertentu dan pemikiran mereka melalui sajak. Jadi kita melihat begitu juga Yahya MS banyak sekali mengungkapkan pemikiran beliau melalui sajaknya. Contohnya daripada antologi sajak surat-surat kemerdekaan ini sebenarnya merupakan satu pengungkapan perjalanan yang panjang penyair Yahya MS berdasarkan pengalaman beliau selama lebih 60 tahun berkarya. Jadi di dalam buku ini ada kesan atau respon penyair berdasarkan pengalaman yang dialami, berdasarkan pemerhatian kepada situasi dan persekitaran alam sekeliling, dan mungkin dicampur lagi dengan ilmu dan pendidikan beliau, kerana kita melihat jika kita cuba untuk menyelami Yahya MS di antara cendekiawan yang terawal yang juga mendapat tempat untuk melanjutkan pelajaran di Singapura, di Malaysia dan sebagainya. Jadi pengalaman yang luas itu memang sebuah pengalaman berharga. Betul. Jadi ini bermakna dalam puisi yang terdapat dalam antologi surat-surat kemerdekaan ini ia didominasi oleh tema-tema kemerdekaan dan nasionalisme, patriotisme dan jati diri bangsa. Jadi sebenarnya di samping itu kita sebenarnya mengikuti sebuah perjalanan suka duka menuju kemerdekaan dengan mengungkap semangat perjuangan yang terpaksa dilalui iaitu segala halangan dan dugaan sebelum tercapai kemerdekaan. Oleh itu meneliti puisi Yahya MS seterusnya sebenarnya kita berupaya mencermin pemikiran dan semangat Yahya MS dalam mengharungi kemerdekaan ini. Seterusnya puisi-puisi ini dapat mencerminkan semangat patriotism penyair terhadap negara tercinta itu Brunei Darussalam. Kerana kita kalau seorang pemuisi ni penyair penyajak kadang-kadang apa saja berlaku, situasi yang berlaku pada ketika itu mereka akan merakamkan seolah-olah menjadi satu ilham untuk mereka menulis. Betul. Dan itulah Yahya MS. Kalau kita perhatikan dari dulu hingga pada masa kini beliau tidak jemu-jemu dalam menghasilkan karya, terutama apabila tibanya hari-hari kebesaran yang disambut di negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi yang ada di dalam buku puisi surat-surat kemerdekaan itu. Jadi kalau kita melihat dalam semangat kemerdekaan yang ditonjolkan oleh Yahya MS itu boleh dilihat dalam beberapa peringkat-peringkat tertentu. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita boleh melihat daripada kemerdekaan ataupun zaman ketika kemerdekaan itu sendiri dan ketika pasca kemerdekaan. Jadi oleh kerana puisi-puisi ini sekitar puisi-puisi yang diterbitkan, sebenarnya yang ada yang beberapa puisi yang memang sudah diterbitkan tetapi diterbitkan semula dan dikumpul menjadi satu tema, semua tema-tema khas tentang kemerdekaan ini dikumpul menjadi satu untuk menggambarkan perjalanan kemerdekaan negara Brunei Darussalam itu yang dicatat oleh Yahya MS dalam bentuk kreatif, iaitu dalam bentuk sajak. Jadi dari tahun 1955 hingga mencapai puisi-puisi hingga tahun 2015 kita dapat melihatkan bahawa cara Yahya MS menyampaikan semangat kemerdekaan, semangat patriotism, semangat nasionalisme itu boleh dilihat ada perubahan. Kerana kalau kita ambil sekitar puisi 19 yang terawal 1955, beliau mengungkapkan semangat inginkan kemerdekaan yang agak jelas dan berterus terang. Contohnya dalam sajak yang ditulis pada tahun 1955 yang berjudul Kita Pasti Merdeka. Saya ambil beberapa petikan sajak tersebut. Dari kesungguhan dan keadaan hari ini, perpaduan rakyat sudah tegap berdiri. Kemerdekaan kita tercapai pasti. Kebebasan kita tiba mendekati. Penuntutan ini sudah memang berpadan. Perjuangan ini sudah benar berpatutan. Sudah dapat dipercayai, kita pasti akan merdeka. Jadi semangat dan keyakinan untuk kemerdekaan ini diungkapkan dengan tegas dan berani sebagai seorang penyair ketika itu. Kalau ketika itu tahun 1955 mungkin Yahya MS masih agak sangat muda tetapi semangat ketika beliau dalam usia belia tu menginginkan kemerdekaan. Apatah lagi seperti yang saya katakan tadi, beliau merupakan salah seorang cendekiawan yang berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di Singapura dan Malaysia, dan jika kita lihat puisi ini diciptakan pada tahun 1955
Artinya di sana kalau kita ingin cuba untuk menyelusuri lagi secara mendalam, tahun 1957 merupakan kemerdekaan bagi negara Malaysia. Jadi semangat bayangkan semangat penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam yang sedang melanjutkan pelajaran di negara Malaysia itu, artinya mereka pun semangat mereka itu berkobar-kobar untuk juga untuk mengharapkan negara Brunei Darussalam mencapai kemerdekaan. Dan semangat ini juga terus digambarkan oleh Yahya MS dalam puisinya Harapan, iaitu dituliskan pada tahun 1957, yang mengungkapkan harapan penyair kepada kebebasan dan kemerdekaan. Jika kita lihat, saya ambil dalam rangkap ketiga, semalam pergi menghilang jejak, aku bisu berdiri terpacak, hatiku tenang cemas tersentak, bahtera harapan mendekat bergerak. Kemudian ada beberapa bait lagi, demikian aku anak murba menunggu kebebasan tanah tercinta. Jadi seolah-olah beliau cuba mengungsikan perjalanan di rantau orang. Mereka sama-sama sebenarnya menumpang, ingin merasakan semangat kebebasan kemerdekaan ketika itu. Dan jika kita lihat puisi-puisi beliau seterusnya beralih dalam sekitar 1970-an hingga kita mencapai kemerdekaan, iaitu sewaktu zaman kemerdekaan itu sendiri, mungkin saja pada ketika itu beliau sudah berada di Brunei Darussalam, dalam sajaknya iaitu Jalan yang Panjang Menuju Siang. Daripada judul itu saja, Jalan yang Panjang Menuju Siang, artinya seolah-olah penantian. Bayangkan beliau sudah menciptakan sajak tentang kemerdekaan ini, semangat kemerdekaan ini pada tahun 1955, dan sajak ini juga diciptakan sekitar pada tahun 1970-an, dan seolah-olah satu penantian, satu macam ibarat sekian lama dalam kegelapan malam dan kini dalam perjalanan menuju siang, iaitu terang, iaitu suka duka perjalanan hidup manusia dalam sebuah negara menuju kebebasan dan kemerdekaan. Dan kita cuba menyelusuri sebenarnya dalam dokumentasi sejarah kita. 1959 kita mula mempunyai perlembagaan negara Brunei Darussalam, dan dari tahun 1959 agak lama juga, 1984 barulah kita mencapai kemerdekaan. Jadi seolah puisi ini cuba untuk mewakili perasaan begitu lama penantian itu, akhirnya tidak lama lagi kita akan mencapainya. Jadi itu antara perjalanan lah, perjalanan yang dibawakan. Jadi kita ingin mengetahui nanti lebih jelas lagi mengenai dengan tajuk yang kita bawakan pada hari ini, Yahya MS dan juga kemerdekaan. Jadi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Baik, audio kembali kita bersama lagi, dan kita masih lagi membincangkan ataupun kita ingin mengupas lagi pengetahuan kita ataupun menambahkan lagi pengetahuan kita sebetulnya dalam mengenal Yahya MS dan kemerdekaan menerusi segmen bahasa segmen bahasa dan kesusastraan Melayu. Dan juga tadi sempat kita menyaksikan satu buku yang dibawa oleh Yang Mulia Tuan dan juga kita ingin mengetahui buku itu ataupun puisi-puisi yang ada dalam buku berkenaan daripada tahun 1955.
1955 sehingga ya, 2015. Jadi memang banyaklah himpunan-himpunan puisi yang ada di sana. Dan kita mengetahui puisi ini adalah merupakan satu perjalanan. Dan ilham itu datang bila katanya itu Dok Cuani pun dia boleh datang dijadikan puisi ini bagi mereka yang minat puisi ya. Dan juga mungkin Tuan boleh mengongsikan selain semangat kemerdekaan, apa lagi yang menarik dalam buku puisi Surat-Surat Kemerdekaan ini? Ya, jadi seperti mana yang saya katakan sebentar tadi, walaupun puisi-puisi dalam buku ini didominasi oleh puisi-puisi yang bertemakan kemerdekaan, nasionalisme, patriotisme atau jati diri bangsa atau ketahanan nasional, namun terdapat pelbagai jenis nasihat, pengajaran, pesanan dan peringatan yang diolah dalam gaya bahasa serta diksi pelambangan yang penuh estetik. Jadi kalau kita kaitkan dengan latar belakang Yahya MS sendiri yang lahir dan membesar di kampung air, sudah tentu beliau mempunyai kekayaan diksi Melayu Brunei, terutama dialek dialek Melayu Brunei yang boleh menggambarkan sosio budaya dan budaya material di negara Brunei Darussalam, bukan sahaja khususnya di kawasan-kawasan kampung air dijadikan sebagai ilham, tetapi seluruh Brunei ini secara umumnya. Dan penyair yang telah merakamkan peristiwa sejak 6 dekad yang lalu sudah tentu menjadikan puisi-puisinya ini sebagai satu dokumentasi sejarah. Jadi kita dapat mengikuti bukan saja satu perjalanan yang panjang, tetapi juga dapat mengikuti satu sejarah dalam bentuk kreatif yang diolah dalam pemikiran dan kreativiti pengarang. Jadi salah satu yang saya suka juga adalah Yahya MS banyak menggunakan dialek-dialek Brunei yang mungkin sukar juga, sebab generasi pada masa ini, saya sendiri pun sudah kurang menggunakan dialek Melayu Brunei yang betul-betul pekat kata orang. Jadi Yahya MS masih mengekalkan dalam penulisan-penulisan, walaupun puisi-puisi yang terkini. Kadang-kadang kita lihat gaya bahasa pelambangan yang disampaikan dalam sajak, dalam menukilkan kata-kata itu banyak menggunakan pelambangan yang digunakan dengan bahasa Melayu Brunei. Itulah satu juga dokumentasi bahasa dalam dialek Melayu Brunei yang dirakamkan dalam mana. Dan selain itu terdapat juga ristaan sejarah Brunei, iaitu tentang kegemilangan kerajaan Brunei, asal-usul Brunei dan cara hidup orang Brunei dahulu hingga kini. Jadi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat cinta bangsa dan tanah air. Jadi kalau kita lihat dari zaman pra-kemerdekaan, zaman kemerdekaan itu sendiri, jangan mencapai kemerdekaan, dan zaman pasca kemerdekaan itu, zaman pasca kemerdekaan ini ia lebih banyak memperlihatkan bahawa Yahya MS mempersoalkan bukan sahaja perjuangan, tetapi selepas kita kemerdekaan itu juga ada satu lagi perjuangan untuk mengekalkan, untuk pembangunan bangsa dan sebagainya. Itulah. Ya, itu yang dapat kita bawakan dalam segmen bahasa dan kesusastraan Melayu kita pada hari ini, iaitu tajuk yang kita bawakan Yahya MS dan juga kemerdekaan. Dengan adanya pengongsian sebentar tadi yang Tuan jelaskan, dapat satu ilmu dan juga pengetahuan kita, dan bagi khususnya juga bagi bis kita yang menggemar untuk mencipta dan juga membuat puisi ini, kerana ianya melalui proses perjalanan hidup dan juga sebagainya. Jadi sekali lagi terima kasih yang mulia Tuan dengan yang telah pun dikongsikan pada hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.